Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini saya akan sambung pelajaran kita dalam kitab Matla'ul Badrain, iaitu Faslun fi Arkanis Solah yang kedua. Okey, saya baca kitabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keduanya qiyam, yakni berdiri betul pada sembahyang fardu bagi yang kuasa, berdiri dengan membetulkan belakangnya, dan jika dengan bersandar pada suatu umpama jidar sekalipun. Maka jika berdiri pada hal yang bengkok ia, dengan bahawa jadi ia bagi rukuk itu lebih hampir dengan sekira-kira tiada dinamakan qiyam, tiada sah. Maka jika lemah daripada berdiri betul dan jadi ia seperti orang yang rukuk dengan sebab tua atau lainnya, wajib berdiri seperti itu kerana hampirnya daripada berdiri betul, dan wajib ditambahkan bongkok bagi rukuknya. Maka jika lemah daripada qiyam, duduk ia betapa sekehendaknya, dan duduk iftirash itu afdal dari tawaruk dan umpamanya. Maka jika lemah daripada duduk, sembahyang ia berbaring, dan jika lemah daripada berbaring, sembahyang ia menelentang, dan tinggikan kepalanya dengan umpama bantal supaya berhadap kiblat, melainkan jika ia di dalam Kaabah padahal beratap dan isyarat ia dengan kepalanya bagi rukuknya dan sujudnya, dan jadikan sujudnya rendah daripada rukuknya. Maka jika lemah ia daripada demikian itu, hendaklah ia syarat dengan kelopak matanya, dan tidak wajib pada ketika itu direndahkan sujudnya daripada rukuknya. Maka jika lemah ia daripada demikian itu, wajib dilakukan segala af'al solat atas hatinya, dengan bahawa diumpamakan dirinya berdiri dan membaca dan rukuk dan lainnya, maka tidak wajib qada atasnya. Maka tiada gugur sembahyang daripadanya selama tetap akalnya. Kitab Matla'ul Badrain. Yang kedua tadi qiyam, berdiri betul pada solat fardu. Dengar betul, berdiri betul pada solat fardu. Solat fardu subuh, zuhur, maghrib, isyak, asar, solat fardu. Bagi yang berkemampuan untuk berdiri dengan membetulkan belakangnya, walaupun dengan bersandar di dinding atau seumpamanya. Jadi sebaiknya berdiri tegak, mana tegak walaupun dengan bersandar di dinding atau umpamanya. Kalau mana dia tu tak sihat ke tak laratnya, dengan bersandar ke dinding atau seumpamanya. Jika berdiri tetapi agak bongkok seakan-akan rukuk yang tidak dinamakan qiyam, ianya tidak sah. Dia sihat, dia tak ada masalah, tetapi dia bongkok. Dia membongkokkan badan dia macam rukuk. Jadi qiyam seumpama tu tidak sah. Berbeza kalau dia ada penyakit. Kalau dia dah bongkok, dia dah tua, orang dah tua, memang takkan dia boleh tegak badan dia. Jangan kita suruh dia tegakkan lagi tulang belakang dia. Jadi sembahyang ni, kalau bagi yang berkuasa, bagi yang sihat, wajib berdiri tegak dengan belakangnya ditegakkan. Tapi kalau contoh dia tak sihat, dia masih boleh bersandar. Kalau kita sihat tak boleh sembahyang bersandar. Sandar di dinding ke. Okey. Jika tidak berupaya berdiri betul kerana tua atau sebab lain, tua atau ada penyakit, sekarang ni ramai macam-macam, orang muda-muda lagi pada sakit, maka wajib berdiri dalam keadaannya, walaupun ketika berdiri keadaannya bongkok seperti orang rukuk. Dia berdiri, tapi dia sebab sama ada dia tua ataupun dia ada penyakit, memang dia keadaan membongkok. Keadaan itu adalah memadai sebagai berdiri betul, dan kita ke rukuk wajib ditambahkan bongkoknya. Kalau dia rukuk tu macam dah bongkok, jadi
dia dah macam nak rukuk, kalau orang tengok macam nak rukuk, tapi kalau ketika rukuk dia kena turun lagi daripada yang qiyam dia tadi. Nak membezakan antara qiyam dan rukuk. Seterusnya, jika ia tidak berupaya berdiri, ia boleh duduk mengikut cara disukainya. Dia dulu ni semayang, orang semayang tak boleh berdiri, dia duduk bawah, duduk atas lantai. Sekarang ni macam-macam lah, semayang atas kerusi. Itu cerita lain, cerita semayang atas kerusi. Ni ceritanya daripada berdiri, tak boleh berdiri, duduk di atas lantai. Cuma sekarang masalah macam-macam. Orang tu dia ada masalah lutut, dia tak boleh duduk atas lantai. Itu yang jadi ada kerusi. Okey, sekarang kita tak nak bicara pasal tu. Ni cerita daripada kalau dia tak boleh berdiri, dia terus duduk ke bawah. Jadi macam mana cara duduk ke bawah? Iaitu cara duduk iftirash. Iftirash tu iaitu yang biasa kita duduk tahiyat awal, kita duduk itu namanya duduk iftirash. Adalah lebih afdal dari duduk tawarruk. Tawarruk tu kita duduk tahiyat akhir. Duduk kalau tak boleh berdiri, kita semayang duduk atas lantai. Duduk atas lantai. Kalau tidak upaya lagi, solatlah secara berbaring. Berbaring. Jika tidak berupaya berbaring, solatlah secara menelentang. Berbaring tu macam mana? Berbaring dengan keadaan lambung kanan. Kalau kiblat kita, ikut tengok ke kiblat, kita kena mengereng lambung kanan, muka kita menghadap ke kiblat. Kita mengereng. Kalau saya tunjuk contoh macam mana ya, kalau kita tempat ni kita boleh tunjuk contoh macam mana. Muka kita menghadap kiblat, kita berbaring macam kita nak tidur malam. Kita tidur malam kan sunnahnya kita tidur dengan lambung kanan kita ke kiri, muka kita menghadap kiblat. Bila tak boleh berbaring begitu, kita makin uzur, maka solatlah secara menelentang, kepala ditinggikan dengan bantal. Melentang. Kita terlentang, makna muka kita menghadap kiblat, tinggikan muka kita dengan bantal supaya kepala menghadap kiblat, kecuali jika berada dalam Kaabah. Ni ada orang sembahyang dalam Kaabah yang beratap, dia hendaklah berisyarat dengan kepala bagi rukuk dan sujud. Ni kalau orang biasa sembahyangnya dia kena ada lapis bantal. Dengan keadaan sujud lebih rendah dari rukuk. Jadi dia kena, bila dia sujud tu, dia kepala tu dia kepala tu yang gerakkan. Rukuk, sujud. Itu kalau dia masih boleh. Ni dia masih boleh, dia boleh melentang tapi kepala dia masih boleh bergerak. Ni cerita kalau kepala masih boleh bergerak. Jika tidak berupaya berbuat seperti di atas, hendaklah berisyarat dengan kelopak mata, yang mana tidak wajib lagi merendahkan sujud dari rukuk. Kalau kita lentang tadi, masa kita lentang atas bantai dia, kita cuba rukuk. Sujud bawah sikit. Tapi kalau tak boleh juga, masa ketika tu guna kelopak mata. Kelopak mata kita yang bagi isyarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa hamdi. Itu macam tu. Jika tidak berupaya berbuat seperti di atas, maka wajib melakukan segala perbuatan solat dengan hati. Mana selagi fikiran kita ada, selagi itulah kita kena sembahyang, walaupun dalam hati. Di mana dia menganggap dirinya seolah-olah berdiri. Kita imagine berdiri, apa bacaan ketika berdiri, baca rukuk dan lainnya, dan tidak wajib qada. Ni biasanya orang dah keadaan makin teruk lagi. Tidak gugur kewajipan solat selagi sempurna atau tetap akal. Sebab tu syarat sembahyang, iaitu selagi kita berakal, kewajipan sembahyang tu tetap ada. Okey. Nak ceritakan betapa sembahyang ni satu perintah Allah yang sangat berat. Mana dalam keadaan kalau sihat, kita kena berdiri tegak. Berdiri tegak. Qiyam tu maksudnya berdiri tegak. Kalau kita tak boleh berdiri secara tegak, kita masih boleh bersandar di dinding.
Kalau keadaan kita tak sihat, kita bersandar di dinding, boleh. Tapi kalau sihat, sengaja bersandar di dinding, tak boleh. Dan bila tak boleh berdiri macam mana? Boleh pula duduk. Duduk yang terbaiknya duduk iftirash. Kalau tak boleh duduk iftirash, duduk tawarruk. Macam mana kalau kita lutut kita ada masalah, iftirash tak boleh, tawarruk tak boleh, boleh berlunjur, boleh bersila, buat sebagaimana yang kita boleh buat. Sebab nak ceritakan betapa sembahyang tu tidak boleh ditinggalkan. Kalau tak boleh duduk, pergi kepada berbaring dalam keadaan lambung kanan kita di atas, muka kita menghadap ke kiblat macam kita tidur. Tempat tidur kita, pastikan tempat tidur kita muka kita menghadap ke kiblat. Tak boleh mengereng, melentang dengan keadaan kepala tinggi. Rukuk, bila tunduk rukuk, kita rukuk. Sujud, kita sujud bawah pada rukuk. Kalau semua tu tak boleh, guna kelopak mata. Sampai akhir sekali, kalau tak boleh juga, maka hendaklah cuma berniat dalam hati kita, bacalah yang terutama hak wajib, bacaan yang wajib, bacaan Fatihah, kan, bacaan rukun qauli, bacaan Fatihah, takbiratul ihram, bacaan Fatihah, tahiyat akhir, beri salam, itu yang wajib. Yang lain tu bacalah dalam hati. Selagi mana hati kita berfungsi, fikiran kita masih berfungsi, maka ketika itu kewajipan solat masih wajib atas kita. Itu sekian saja. Sama-sama lagi berdoa. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan, dapat mendirikan sembahyang semampu boleh, sehinggalah kewajipan sembahyang tu tidak ada lagi pada kita. Bermakna bila kita dah pergi, kewajipan sembahyang tu tak ada lagi pada kita. Sekian, mana yang baik itu datang pada Allah, tak baik itu kelemahan saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.